kita kumpul ramai-ramai. Hebat macam mana pun, tapi apa guna kalau sekiranya majlis yang kita buat ini tidak dapat pandangan cinta daripada Allah. Itu tidak ada gunanya. Ya? Dan mungkin ada yang bertanya, saya ni orang yang banyak buat perkara-perkara yang Allah tak berapa suka. Nabi pun saya tak kenal. Adakah saya ni layak mendapat cinta Allah? Jawapan dia, semua orang layak mendapat cinta Allah. Semua orang layak mendapat cinta Allah. Cinta Allah tak terkhusus pada ustaz-ustaz je. Pada ulama'-ulama' je, pada tok guru je, pada orang yang pakai kopiah je. Pada apa di masjid je, di surau ke, di madrasah, di pondok. Tak. Cinta Allah ini adalah umum, dia tak khusus. Dia umum pada semua manusia. Islam ataupun tak Islam, semua mendapat cinta Allah. Semua dapat cinta Allah, Islam ataupun tak Islam. Kalaulah Allah nak berkira dengan cinta dia, mestilah orang yang tak Islam ni Allah tak bagi. Walaupun seteguk air, Allah tak bagi. Kalau Allah nak berkira dengan cinta dia. Tapi kufur macam mana pun, Allah tak cinta pada mereka. Itu kita kalau orang kufur, orang tak kenal Allah, orang tak ada kalimah syahadah, tak menyembah Allah yang satu, Allah yang sebenar. Bagaimana pula kalau dengan orang Islam? Ini lebih lagi Allah cinta. Kalau orang Islam bermaksiat pun Allah cinta juga. Orang Islam bermaksiat pun Allah cinta juga. Bukti Allah cinta kita, Allah tak tarik kalimah daripada hati kita. Itu bukti yang besar tu. Lagi bukti Allah cinta kita, Allah bagi kita nafas. Allah bagi kita nafas, kita boleh bernafas dengan penuh merasai kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita tentang betapa Allah cinta dengan kita. Nak tengok kecintaan Allah yang paling jelas sekali atas muka bumi. Kecintaan Allah yang paling jelas atas muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala tanda cinta daripada kita, dia hantar para nabi, dan kita ni dapat bahagian nabi yang penghulu para nabi. Makhluk yang paling mulia, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia dan hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau menanggung kecintaan Allah yang maha besar, maha agung. Kecintaan Allah yang maha besar, maha agung ini pula ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan yang ada pada Nabi ini Nabi sebarkan pada seluruh umat dia. Sampailah tak ada satu orang pun umat baginda yang tak dapat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah semua kita. Semua kita ini telah pun mendapat kecintaan yang agung daripada kekasih yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Allah dan Rasul sedang mencintai kita walau siapa pun kita. Siapa pun kita, macam mana pun kita buat, Allah maha mencintai kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun amat-amat mencintai kita. Okey. Selesai ya? Sekarang ni kita dah tahu Allah cinta kita, Nabi cinta kita. Nak tahu macam mana cinta Allah dan Nabi tu? Lepas daripada majlis ni kita akan rasa. Siapa yang tak rasa lepas majlis ni, maknanya dalam hati dia tu ada problem. Ada problem tak apalah. Problem ni dia akan selesai bila setiap minggu kita berselawat, setiap hari kita berselawat, akan selesai insya-Allah. Insya-Allah. Kerana kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dapat menghapuskan segala masalah zahir dan batin kita. Okey. Jadi persoalannya, bila mana kita dah tahu Allah dan Rasulnya amat mencintai kita, bagaimana kita nak menyambut kecintaan Allah dan Nabi ni? Bagaimana nak sambut? Bagaimana cara kita nak sambut kecintaan Allah dan Nabi? Inilah malam ni lah satu amalan, satu majlis yang sangat bagus yang didukung oleh jemaah kita, iaitu jemaah Fakidah kita ni, dan juga pada siapa pun yang live, siapa-siapa pun yang dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, telah pun berada dalam satu majlis yang hebat. Sebab apa majlis hebat? Majlis selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa. Majlis ini sangat hebat kerana majlis ini adalah majlis kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu majlis ni hebat. Nak tahu apa dalil majlis ni? Saya nak bawa satu dalil. Sebab orang sekarang semua nak tahu dalil lah. Okey, saya bagi dalil. Saya akan bagi satu dalil. Tunggu jap Kat mana nak letak dalil ni? Okey. Share content. Host boleh buat untuk share content. Benarkan share content. Boleh Ustaz, boleh. Sebentar. Semua orang suka tanya dalil. Ni dalil saya nak bagi. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, boleh Ustaz? Dah boleh dah? Boleh. Okey, baik. Terima kasih. Ya, bagi satu dalil. Ni tadi ni. Ya Sorry, technical. Baik. Apa Ustaz? Ya, Ustaz. Okay. Untuk tu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru join Zoom kita pada malam ni. Ustaz. Tak apalah, kita baca je lah. Baik. Allah Muhammad. Okey, dalil dia Allah Subhanahu Wa Taala tak prepare pula sorry Apa first ni Ustaz? First. Nanti kita buat lagi insya-Allah. Boleh kita dalil adalah surah Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Iaitu terjemahan dia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghukum mereka, menghukum umat Nabi ini selama mana engkau, yakni wahai Muhammad, berada di kalangan mereka. Itu pertama. Yang kedua, dan Allah tidak pula akan menghukum mereka sedangkan mereka ini masih memohon istighfar ataupun keampunan kepada Allah. Okay. Jadi ini dalil majlis selawat dan juga doa yang kita buat pada malam ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dan jauhkan kita daripada wabak COVID-19. Ya. Sebab apa? Sebab bila mana kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat pada kita. Dalil mana? Begitu, solat Jumaat. Walaupun dalam tak solat Jumaat tapi kita ingat dalil ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada kamu dan berilah kesejahteraan yang sebenar-benarnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya. Jadi, maknanya siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berselawat kepada dia. Kerana mereka yang banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang satu hadiah yang paling besar. Lepas ni saya akan sebut lagi hadiah-hadiah yang lain lah.
Yang ni saya nak sebut satu hadiah yang paling besar. Hadiah yang paling besar itu adalah kecintaan baginda Nabi SAW akan berada pada hati dia. Siapa pun dia, hero macam mana pun, pendekar hebat mana pun, kalau tak ada cinta Nabi, lemah, tak kuat, tak guna. Tapi walaupun orang biasa-biasa, kalau dalam hati dia ni ada kecintaan Nabi SAW, dialah orang yang hebat. Kerana pada diri dia adanya hidup kecintaan Nabi SAW. Ada hidup kecintaan Nabi SAW dalam hati dia, dalam diri dia. Okey. Jadi bukan tujuan saya nak cerita panjang-panjang, cuma nak beritahu dalil ni. Siapa yang pada diri dia hidupnya cinta Nabi SAW, maka pada diri dia itu sudah ada Rasulullah SAW. Pada diri dia sudah ada Rasulullah SAW. Kalau semua yang live malam ni kita selawat pada Nabi SAW dan juga hidup kecintaan pada Nabi SAW dalam diri setiap orang daripada kita, tak kira lah live pakai Zoom ke, live pakai FB ke, hidupnya kecintaan Nabi dalam hati kita ni, maka Allah tidak akan azab kita. Sebab Allah beritahu dalam Al-Quran yang saya baca tadi, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, mengazab kita semua ni, bila mana anta fihim, kamu wahai Muhammad ada bersama mereka. Sekarang ni Rasulullah SAW dah wafat. Tapi nubuah Nabi, kecintaan Nabi tidak pernah wafat. Jasad Nabi telah disimpan di Madinah dalam Masjid Nabawi, masjid yang mulia. Tapi kecintaan Nabi ni tak pernah mati, tak pernah wafat. Bahkan ada sampai kiamat. Salah satunya apabila kita banyak berselawat pada Nabi SAW, hati kita ni akan hidup dengan cinta Nabi. Maknanya Nabi ada bersama dalam hati kita, maknanya Nabi ada dengan kita. Pada sudut kecintaan Nabi itu. Bila mana Nabi ada dengan kita ini, Allah tidak akan mengazab kita. Jadi sekarang ni bila kita tengok wabak COVID-19 ni, wabak COVID-19 ini, pertama sekali kita kena terima ini adalah ujian dari Allah. Kena terima perkara itu. Bagaimana nak angkat wabak COVID-19 ni? Alhamdulillah kerajaan kita, KKM semua ni dah berusaha dengan apa kadar yang mereka mampu. Tapi kadar mereka mampu setinggi mana pun, kadar mereka mampu, kalaulah ujian ini Allah tak nak angkat, ujian ni takkan terangkat. Jadi mereka frontliners yang buat kerja di luar. Kita frontliners pada nak doa dan nak berselawat sehinggalah Allah mengubah keputusan dia. Kerana kita betul-betul kena yakin, bila kita banyak selawat pada Nabi SAW, tempat kita ini Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga daripada wabak COVID-19. Kalau tak percaya, hidupkanlah selawat ni pada setiap diri kita, setiap ahli keluarga kita, setiap rumah. Mulakan dulu dekat Sibu ni, dekat Sarawak ni ataupun dekat mana-mana rumah pun dalam Malaysia ni, mulakan dulu. Selawat dan kita galakkan orang lain pun untuk selawat. Kita tengok, insya-Allah saya berani jamin. Sebab Quran tak pernah tipu. Saya berani jamin insya-Allah Quran tak pernah tipu. Saya berani jamin insya-Allah Quran tak pernah tipu. Kes kat tempat tu mesti berkurangan. Kita buat dengan yakin. Kalau kes meningkat itu maknanya buat tak yakin tu. Buat dengan yakin baru kes kurang insya-Allah. Kerana Allah tidak akan mengazab satu tempat itu bila mana Nabi ada di tempat itu. Memang Rasulullah dah tak ada zaman ni. Nabi dah tak ada. Maknanya pangkat kenabian tak ada. Tapi kecintaan Nabi itu boleh ada dalam setiap hati semua umat Islam. Itu maksud saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah tidak akan mengazab satu-satu tempat itu bila mana mereka sering kali meminta ampun pada Allah. Ini ayat surah Anfal, Suratul Anfal ayat ke-33. Boleh buka Suratul Anfal, boleh baca tafsir dia. Ini yang saya ceritakan malam ni. Jadi malam ni alhamdulillah kita akan adakan majlis selawat. Dan dalam selawat itu ada sedikit istighfar dan selawat. Kita mohon keampunan, kita minta taubat pada Allah. Mungkin kerana dosa kita lah Allah mengekalkan lagi COVID-19 ni dan naik pula kes kita. Kat Sarawak hari ni 700 lebih kes. Jadi kalau kita buat betul-betul, kita doa kepada Allah, Allah pasti dengar kita punya rintihan untuk Allah ampunkan dosa kita. Dan kena yakin Allah pasti ampun dosa kita, siapa pun kita. Sebab
kita belum pernah buat dosa syirik. Syirik sembah bahala, tak kan? Maknanya selagi kita tak syirik, selagi tu pintu keampunan Allah maha luas. Banyak mana pun dosa kita minta ampun pada Allah, Allah pasti akan ampun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selawat pada Nabi SAW sampai timbul kecintaan pada Nabi SAW dalam hati kita. Maknanya Nabi ada bersama dengan kita pada kecintaannya. Bila mana ada kecintaan Nabi, Allah tidak akan azab umat ini. Itu kita kena yakin, buat dengan yakin. Jadi inilah sedikit sebanyak yang saya nak beritahu. Minggu-minggu depan saya akan beritahu lagi. Ini baru mukaddimah. Minggu-minggu depan saya akan beritahu lagi. Banyak lagi perkara nak beritahu ni. Jadi stay live minggu ni dan minggu akan datang. Sampailah kita betul-betul mantap. Mantap kita dan kita jadi frontliners doa sehingga Allah mengubah keadaan dia di bumi Sarawak yang kita kasihi, cintai ini. Allah angkat musibah wabak ini daripada semua, insya-Allah. Boleh? Okey, insya-Allah. Cukuplah tu. Ada banyak lagi nak cakap tapi tak apa. Bukan majlis cakap ni. Ini majlis beramal. Cakap dah banyak dah. Buka YouTube, buka FB, ramai dah. Penceramah yang lagi hebat lagi macam-macam. Dah cerita banyak benda dah. Ini bukan majlis ceramah. Ini adalah majlis selawat dan doa. Terus amal terus. Ilmu yang kita dapat malam ni walaupun tak banyak mana, kita amal terus dengan penuh yakin. Saya kira boleh dah kot nak apa? Nak start majlis selawat ke macam mana? Moderator, macam mana, boleh dah ke? Boleh Ustaz. Jelas boleh, lah. boleh. Jelas, Alhamdulillah. Ada soalan ke? Tolong buka soalan. Siapa-siapa nak tanya sebelum kita start majlis selawat. Kalau dia tak faham lagi ke macam mana ke, tanya je. Tak masalah. Malu-malu boleh chat di sebelah. Saya ada masalah. Yes. Boleh chat, tak ada masalah. Boleh chat. Saya tolong Ya, bacakan saya. Rasanya Kita tak bagi ada masa. Ustaz. Ya. Chat. Tak ada. Mantap. Mantap kita dan kita jadi frontliners doa. Sehingga kita jadi frontliners doa dan selawat. Mana tahu ada seorang je kalangan kita yang ikhlas. Kalau Allah terima, Allah angkat COVID ni mudah je. Tak ada masalah di sisi Allah. Kita je fikir, akal kita fikir banyak masalah. Pada kuasa Allah mudah je. Sebagaimana Allah hadirkan musibah COVID ni, macam itulah Allah boleh angkat. Sekejap je. Kita frontliners doa, kena faham. Frontliners selawat dan doa. Okey. Macam mana, okey dah? Boleh start? Rasanya boleh Ustaz. Boleh Boleh. InsyaAllah kita akan start. Kita akan start InsyaAllah. Sebelum start, saya ingatkan diri saya dan semua yang ada sini. Kita submit doa kita, istighfar kita kepada Allah. Dan kita kena yakin Allah Maha mengampun segala dosa kita. Jadi malam ni jangan tangguh-tangguh dah. Berat mana pun, banyak mana pun dosa kita. Kita minta Allah ampunkan sungguh-sungguh semua dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita ambil istighfar, mohon keampunan, kita akan selawat lebih kurang 500 kali dulu 500 kali selawat sama-sama. 500 kali. Ada tasbih, pakai tasbih lah. Kalau tak ada tasbih, dengar je lah. Selawatlah sama-sama. Dengan penuh keasyikan, dengan penuh rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita selawat 500 kali. Dan lepas selawat tu kita akan doa ringkas dan insya-Allah lepas tu saya kira dah habislah majlis sebab kita pun tak nak buat panjang-panjang lama-lama kan. Okey, boleh Cuma malam ni mukadimah dah jadi panjang sikit, minta maaf semua. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Selesai Fatihah, pertama, yang kedua kita selawat. Hadirkan dosa kita yang bertimbun kepada Allah dan yakin Allah ampunkan segala dosa kita. Kita akan selawat 7 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Ampunkan dosa kami, ya Allah. Astaghfirullahalazim. InsyaAllah, Allah Maha Pengampun segala dosa. Yakin. Sekarang ni, kita dah selesai istighfar, kita akan selawat 500 kali dengan penuh keasyikan, cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ready semua Selawat yang saya nak bawa ni namanya selawat Jibril. Setakat ni inilah selawat paling ringkas, paling mudah. Semua orang boleh amal, kecil, besar, tua, muda, sakit, sihat, semua boleh amal. Baik. Kita sama-sama selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu
على محمد صلى الله 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 على محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Patutnya kita nak buat 500 kali tapi untuk permulaan ni kita buat 100 je. Ya, 100 kali je dulu. Dan 100 kali ni lepas ni saya akan beritahu lagi. Jadi kita akan doa ringkas insya-Allah. Kita doa mudah-mudahan dengan berkat selawat, berkat istighfar, kita minta ampun pada Allah, kita yakin kita frontliners selawat dan doa, mudah-mudahan Allah pandang kita punya majlis ini bercahaya-cahaya di langit dan Allah angkat musibah COVID-19 kita ni dengan permulaannya. Allah kurangkan dulu kes di tempat kita sehinggalah kes tempat kita ni betul-betul kurang dan Allah angkat semua musibah COVID ni. Semua walaupun berapa kali pun kita buat majlis ini, walau macam mana sekalipun Allah pasti dengar dan Allah pasti akan tolong. Kita kena yakin benda itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, kami ini hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami ini hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan juga maksiat ya Allah. Kami ini hamba-hamba-Mu yang penuh dengan kelalaian dan kami ini jauh ya Allah, jauh dengan segala-gala perkara ya Allah. Dan tapi kami tahu besar mana pun dosa yang kami lakukan, Engkaulah yang Maha Pengampun. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mengetahui betapa hati kami ini ya Allah amat benar-benar mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu ya Allah. Dengan berkat kecintaan ini kami beristighfar mohon ampun padamu dan kami amat yakin kerana Engkau telah beritahu dalam Al-Quran, siapa yang minta ampun pada Engkau, Engkau pasti akan ampunkan. Maka ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, seperti mana Engkau cinta dan seperti mana Engkau dan juga para malaikat-Mu berselawat pada Nabi-Mu ya Allah. Seperti itu jugalah Engkau menyuruh pada kami orang-orang beriman untuk kami berselawat padamu ya Allah. Maka kami berselawat kepada Rasul-Mu dan dengan berkat selawat pada Rasul-Mu ini ya Allah, Kau hadirkanlah kecintaan yang benar dalam jiwa kami dan Kau angkatlah segala musibah dalam jiwa kami dan Kau angkatlah segala musibah dan juga kesusahan yang sedang dihadapi oleh kami, keluarga kami, masyarakat kami, jiran tetangga kami. Ramai yang susah ya Allah, ramai yang tak ada kerja, ramai yang kelaparan ya Allah. Ya Allah, Engkau gerakkanlah orang-orang yang ikhlas, yang ada kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati mereka, agar orang-orang ini dapat membantu, dapat melihat jiran-jiran sekitar mereka ya Allah. Kau gerakkanlah jiwa mereka, keikhlasan mereka untuk bantu seramai mungkin orang-orang yang susah ya Allah. Dan juga dengan berkat bantu-membantu ini, kami pergi pada kecintaan, pintu kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada orang susah, orang yang miskin ini ya Allah, orang yang apa-apa kedana. Kami bantu mereka, kami penuhkan hajat-hajat mereka, kami gembirakan mereka ya Allah dengan selawat dan juga dengan ibadah sosial yang kami buat ini ya Allah. Engkau pandanglah kami ya Allah.
Kau ampunkan segala dosa kami, Ya Allah. Kau angkatlah musibah COVID-19 ini, Ya Allah. Kau angkatlah segala musibah kelaparan, musibah kehilangan kerja, musibah orang bercerai, musibah orang macam-macam masalah, Ya Allah. Kau angkatlah, Ya Allah. Dengan berkat selawat, dengan berkat kami ada sikap tolong menolong di kalangan kami dan juga di kalangan masyarakat kami, Ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami, mudahkanlah segala urusan kami, permudahkanlah urusan pemimpin kami, permudahkanlah urusan-urusan frontliners kami, Ya Allah. Kau terimalah, Ya Allah, semua frontliners yang zahir dan juga yang batin, Ya Allah. Frontliners yang sedang bersusah payah menjaga keadaan kami, dan frontliners selawat dan doa yang ada di seluruh Malaysia. Kau terimalah doa mereka. Kau dengar, kau maha mendengar, Ya Allah. Dan kau angkatlah musibah ini, Ya Allah. Sungguhnya padamu, hanya padamu saja kami serahkan segala urusan kami dunia dan akhirat. Dan segala musibah yang datang padamu kami reda. Kami terima ini ujian, Ya Allah. Ujian untuk dekatkan kami padamu, Ya Allah. Berilah kenikmatan untuk kami bersama denganmu. Walau siapa pun kami saja, Ya Allah. Kerana rahmatmu maha luas. Engkau maha mengampun dan kau maha mendekatkan siapa saja bersama denganmu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adhaban nar. Sallallahu sallam ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Okay, jadi ada sikit amanat daripada saya daripada minggu ni sampai minggu depan yang saya nak minta sungguh-sungguh pada semua yang hadir ini. Lepas ni saya akan hantar WhatsApp dekat dekat saudara Rashidin kita, dan dia akan sebarkan WhatsApp ni pada semua WhatsApp group. Ataupun WhatsApp ni juga saya minta masukkan dalam FB dalam FB. Ini amanat saya untuk kita sama-sama hidupkan majlis selawat ini di rumah kita masing-masing. Dia tak boleh jadi seminggu sekali ya, dia tak jadi tu. Dia kena setiap hari, setiap malam. Kalau buat betul-betul tak lama, 10 minit buat. Saya ni solat tak solat, saya tak mandi jenazah, tak mandi jenazah pula. Saya tak mandi janabah lagi kan. Tak mandi junub. Tak apa. Tak mandi junub ke, kau ada dosa tak ada dosa ke, buat Buat dekat rumah masing-masing. Yang kita nak setiap rumah ini adanya hidup majlis selawat yang dipimpin oleh setiap daripada kita, lelaki ataupun perempuan, kecil atau besar, kanak-kanak ke apa ke. Kalau semua ahli keluarga kita tak faham, kita dulu buat majlis selawat ni, kita panggil seorang, dua orang, kita hidupkan. Sebab rumah mereka yang berselawat pada Nabi SAW, rumah itu adalah rumah yang bercahaya. Seperti mana penduduk di bumi melihat bintang-bintang bercahaya di langit, yakinlah rumah-rumah yang adakan majlis selawat ini akan bercahaya, dan begitulah penduduk langit akan melihat cahaya-cahaya yang ada di bumi, antaranya rumah-rumah yang hidup dengan cahaya selawat. Jadi kita mestilah nak rumah kita ni dipandang oleh penduduk langit, dipandang oleh Allah, dipandang oleh para nabi, dipandang oleh para malaikat di tempat-tempat yang tinggi, kan? Kita tak naklah rumah kita ni kosong, tak ada apa. Jadi untuk itu saya bagi amanat. Lepas ni saya akan bagi macam mana kaedah selawat tu, mudah aja. Mula-mula kita baca Fatihah macam tadi. Lepas tu 7 kali selawat dan mulakan dengan selawat tadi. Itu namanya selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, dengan penuh asyik rindu kepada Nabi. Cukup mulakan minggu ni sampai minggu depan 100 kali je cukup. Permulaan 100 kali je. Tengok macam mana kesan dia nanti. Pasti ada kesan. Tipulah orang selawat pada Nabi tak ada kesan, tipu. Kalau Dajjal selawat, Dajjal pun masuk Islam. Apatah lagi kita bukan Dajjal. Gurau je. Okey. Lepas tu kita doa supaya Allah, kita doa ni apa? Doa kita ceritakan segala hajat keperluan kita kepada Allah. Cerita. Lepas tu kalau boleh bagi tausiah bagi. Kalau tak boleh dah sudah. Cukup dah. Saya rasa majlis selawat ni boleh buat dalam 10-15 minit setiap malam. Jadi amanat yang saya amanahkan, dan saya percaya semua rakan-rakan, sahabat-sahabat, jemaah-jemaah, sama ada yang live ataupun yang tak live, semua boleh buat. InsyaAllah, mudah. Target kita nak hidupkan rumah kita penuh bercahaya, dipandang oleh Allah dan para malaikatnya di langit. Itu target kita.
Sehinggalah jatuh cinta dan kasih dan kesian Allah pada kita. Allah angkat musibah wabak COVID-19 ni daripada tempat kita, Sibu ni, Sarawak ni, dan satu Malaysia dan satu dunia, insya-Allah. Mudah-mudahan. Wallahu alam, saya kira sampai situ saja. Pimpinan dan juga majlis selawat dan doa yang dibawa. Segala ilmu yang diberi, satu je yang saya harapkan. Kita amalkan mula daripada malam esok sampailah kita jumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah. Boleh ya? Okey. Jazakallah khairan. Saya serah pada moderator. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Banyak yang kita belajar ni. First time, dan saya yakin insya-Allah untuk program kita minggu depan kita cari ramai lagi orang untuk berselawat sama kita, insya-Allah. Ustaz. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Awang Muslim Al-Hafiz dengan pimpinan selawat dan bacaan doa. Semoga para jemaah yang menghadiri Zoom meeting dan penonton di Facebook semoga mendapat manfaat bersama, insya-Allah. Terima kasih kepada NGO-NGO Islam jemputan kita. Terima kasih kepada tetamu jemputan kita, Tok Ayah Haji Musa serta jemaah kita. Ayahanda Ruby. Ayah Ruby ada siap. Kelakar sikit ya? Ada. Macam ni tak ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Lalu je berselawat, jangan putus berselawat. Oh, Alhamdulillah ya, yang kita mau sebenarnya ya. Lagipun kita nak angkat martabat selawat tu sama-sama. Ambil berkat Ustaz juga. Ustaz Awang kita. Ayah sini nak tu ya. Macam dalam kapal ya. Oh, di kapal, di dulu tu. Di kapal no. Oh, baik-baik. Oh, ya semangat tu Ustaz. Oh, semangat tenang. Kami bangga dengan tu. Alhamdulillah. Rasa semangat ayah anda Ruby tu. Okay, terima kasih juga kepada Kakanda Zahid kita yang support kita pun live tu. Kita dah makinnya pun Facebook dan dah share banyak. Ya, orang belakang kita salah seorang orang hebat tu Ustaz. Dan kepada jemaah-jemaah yang ikut program tu di Zoom, boleh stay dulu dengan kami orang untuk kita ambil gambar sekejap lah lepas kita habis live tu. Dan apa-apa program lepas tu harap sekiranya kita ada mula Zoom meeting lagi, kami harap yang dah join tu join lagi. Makin kami makin bagus. Lepas kita share lagi kepada orang untuk beri sama-sama kita memberkati, minta berkat najis tu nak. Susah nak dapat lah. Okey, dengan itu berakhirlah majlis kita pada malam ini dan akan diteruskan lagi minggu hadapan insya-Allah hari Selasa. Jangan lupa bersama NGO jemputan kita yang akan dijemput oleh saudara Rashidin insya-Allah, dan kita akan cuba tambah lagi pengisian di dalam program tu sebab program tu first time lah, dan mungkin kita akan pula seperti buat bicara forum untuk masalah umat Sarawak lah terutamanya Ustaz tu. Masalah umat yang berlaku kini tu. Dan insya-Allah sekiranya ada apa-apa nak ditambah cadangan, boleh PM kami ataupun saudara Rashidin lah direct untuk program seterusnya. InsyaAllah. Sekiranya ada kekurangan dari kami orang, kami dan Rashidin, kami minta maaf. Sebab tu pun kami lagi kekok juga untuk kelakar. Minta maaf oh. Dan selamat Hari Raya sebab Cik sempat bertemu dengan kita orang semua. Cik semualah. Sebenarnya rindu semua. Tapi Alhamdulillah kita kali tu dapat berkumpul situ. Kami pun bangga, syukur. Okey, Yajak. Yang lain stay dulu. Kami off live sekejap.